bagaimana nak mengira dia. Okay. Step pertama, bagaimana kita nak mengira dia? Yang kita ada step pertama adalah kita calculate the total duration. Calculate the total duration. Jadi total duration adalah jumlah jam bekerja yang kita gunakan untuk menyiapkan suatu projek hours ni. Okay, jadi total duration adalah hasil tambah semua yang ni. Kita ada, contohnya kita ada 850, kita ada 3000 dan kita ada 4700 4070. Jadi kita akan dapatkan hasil tambah dia tu. Kita dapat total duration. Jadi ni dia punya tu. Jadi kita perlu kirakan total duration. Jadi calculate the total duration. Kita akan calculate contoh pengiraan dia. Kita ada calculate berapa 850 campur 3000 campur 4070 7900. Pengiraan dia kita kira penambahan hours ni, total hours 850 campur 3000 campur 4070, kita dapat 7920. Okey, boleh? Boleh, Cik. Okey, total duration kita dah tahu kira. Jadi step 1 clear, settle. Step kedua, dia kena ikut step. Kalau kita tak ikut step, nanti kita akan kacau bilau nanti bila kita nak keluarkan graf. Okey, step yang kedua, kita calculate the weighting factor for each project activities. Each activity. Jadi step yang kedua, apa yang kita perlu kira adalah calculate the weighting factors for each activities. Kita ada formula dia adalah duration of activities dibahagikan dengan total duration, kita darabkan dengan 100. Jadi duration of activity ni kita nak kira weight kat sini. Duration of activity ni adalah nilai yang ni. Setiap aktiviti ni dia ada duration dia, jadi 850 ni. Dan total duration adalah jumlah ini. Jadi 850 kita akan bahagikan dengan total dia, total duration dia 7920, dan kita darabkan dengan 100 dan kita akan dapat weighting dia, weightage dia kat sini. Jadi kita akan dapat weightage dia. Jadi saya tunjukkan kaedah kira dia, bagaimana kita mengira dia. Jadi untuk yang satu ni, aktiviti nombor 1, kita ada 850 bagi 7920 dia darab dengan 100, kita akan dapat 0.73. Jadi kita tulis 10.73 dalam weighting ni, 10.73. Maaf saya tangan saya ni kena bengkak lagi, saya tak boleh nak tulis dengan betul. Okay. 10.73. Seterusnya kita ada untuk aktiviti yang kedua, weightage dia 3000. Nilai 3000 ni kita bahagikan dengan jumlah dia 7920. Kita darabkan dengan 100, kita dapat 7.88. Seterusnya kita ada yang ketiga, aktiviti yang ketiga 4070. Ni 4070 bagi dengan 7920, kita dapat nilai dia adalah 51.39. Okey. Tenang. Jadi bagaimana nak tahu weightage kita ni kira betul? Kita jumlahkan dia, tambahkan semua ni, kita akan dapat 100% kat bawah ni. Kalau kita kira weightage ni salah, kalau kita kira weightage ni salah, kita tak akan dapat 100 kat bawah. Kita tak akan dapat 100. Jadi untuk confirmkan pengiraan kita betul, kita tambahkan jumlah ni, kita akan dapat 100 kat bawah ni. Itu adalah confirmation bagi pengiraan awak betul dan tak. Sebab kadang-kadang pengiraan ni adalah satu pengiraan yang panjang. Kalau aktiviti, kalau dalam final dan sebagainya tu, ini bilangan aktiviti lebih daripada 10. Lebih daripada 10, dan kemungkinan ada kesalahan tu memang banyak. Kemungkinan ada kesalahan tu memang banyak. Jadi kita akan dapat 100% kat situ. Jadi bilangan dia kena ada 100% lah. 10.73, 37.88, 51.53 jumlah dia, kita dapat 100% weightage. Step yang ketiga adalah calculate the schedule cumulative progress by week. Calculate schedule cumulative progress by week.
bagaimana kita nak tentukan dia? Formula dia adalah peratus of progress dibagikan dengan 100 didarabkan dengan weightage. Okey. Jadi kita akan membuat pengiraan dia by week. Daripada week 1, ini adalah schedule. Kita akan kira schedule dulu. Ini schedule. Yang biru ni, kita akan kira yang biru ni dulu. Barulah kita akan kira yang oren ni untuk actual. Ini kita schedule. Jadi kita akan mengirakan dia by week. Week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, week 6 dan week 7. Jadi kita akan buat pengiraan by week. Jadi weeknya kita tentukan daripada sini lah. Week 1 berapa progress dia dan sebagainya itu. Okey. Kita ada progress. Mana nak kita nak dapatkan progress dia? Kat sini nilai progress dia. Peratus of progress dan weightage dia kat sini. Weightage yang kita dah kira tadi, kita akan masukkan kat situ. Kita akan gunakan dia untuk step 3 itu mencari calculate the schedule cumulative progress by week. Okey, kat situ dia punya tu. Okey. Dan dia kita akan bermula daripada week 1, bermula daripada week 1. Week 1 kita ada mengikut formula dia tu. Dia ada progress dia 30 dibagikan dengan 100, didarabkan dengan weightage. Ni 10.73. 30 bagi 100 darab dengan 10.73, kita akan dapat 3.219. Okey. Ini adalah nilai untuk week 1. Jadi week 1 kita tengok daripada atas ni, week 1 atas ke bawah tak ada lagi biru, jadi kita tak perlu buat kiraan lagi. Jadi kita ada satu nilai ni saja. Kita akan tumpukan ikut week by week. Week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, week 6, week 7. Jadi dia step by step. Okey. Seterusnya pada week 2. Week 2 kita ada dua item yang warna biru kat sini. Kita ada item ni 55% progress dan 5% kat sini. Jadi kita ada dua kerja yang kita buat, iaitu dalam aktiviti nombor 1 dan aktiviti nombor 2. Jadi pengiraan dia adalah kita ada untuk yang aktiviti nombor 1 kita ada progress dia 55%. Ni 55% dibagikan dengan 100% didarabkan dengan 10.73. Dia punya weightage dia. Kita dapat 5.902. Kita akan tambahkan nilai dia dengan nilai yang bawah ni. Tambahkan dengan nilai yang bawah ni, 5% ni. Sebab apa? Dia berlaku dalam week 2. Jadi kita akan kira week 2 juga. Ada 5 bagi dengan 100, kita darab dengan 37.88. Kenapa 37.88? Sebab weightage dia untuk yang ni adalah 37.88. Jadi kita ada dua nilai. Jadi jumlah untuk kedua-dua nilai tersebut adalah 7.796 untuk week 2 saja. Schedule untuk week 2. Terusnya, boleh faham ke tak? Kalau ada soalan boleh tanya terus. Faham ke? Ya, faham. Setakat ni boleh lagi? Ya. Nak tanya yang kan tambah week 2 tu kan, yang 5% tu daripada 60 tolak 55. Ya, apa? Tak, bukan. Tak, ya. yang 5% ni. Yang 5% tu dia jadual lain kat bawah, bacaan yang bawah tu. Oh, okey, baik. Jadi progress dia untuk yang contohnya bacat ni dia menunjukkan satu kerja tu berapa dia nak siapkan. Okey, contohnya kalau kita tengok yang nombor 1 tu, clear strip and subgrade tu, dia progress dia adalah 55%. Itu adalah clear strip and subgrade. Kalau kita tengok kat bawah tu, yang base course yang nombor 2 tu, bacat dia menunjukkan dia ada 5% kerja dibuat untuk base course, untuk kerja lain tu. Jadi untuk progress pada untuk base course tu, untuk construction
untuk week kedua, kita perlu campur 55% tu dengan 5% tu. Dua nilai yang berbeza. Okey, boleh ya? Boleh cik. Boleh. Okey, jadi daripada hasil tambah antara week tu kita dapat 7.796 ni lah. 7.7.96. Kita dapat jumlah dia progress. Jumlah progress yang untuk week yang kedua. Terusnya week ketiga. Kita tengok lagi week ketiga, schedule dia kita ada 100% ni, kita ada 100%, kita ada 10%. Lagi tak ada, yang warna biru lagi tak ada. Jadi kita ada 2 sajalah nilai. Jadi bagaimana kita nak mengira dia? Kita 100% darab dengan 10.73, kita ada 100%. Ni 100 dibagi dengan 100 darab dengan dia punya weightage dia. Jadi kita dapat jumlah dia 0.73 akan dengan 3 week 3 yang 10% yang kat bawah ni. Progress dia adalah 10%, jadi kita kira 10% dibagi dengan 100, kita darabkan dengan weightage dia 37.88. Jadi kita dapat jumlah 788 dan jumlah untuk week ketiga progress untuk projek tersebut adalah 14.518. Okey. Terusnya kita week 4. Kita pergi pada week 4. Jadi ada dua bacat yang ada, tapi kita perlu alert Kita perlu alert. Kat sini kita ada progress kita 50% dan kita ada progress kita juga 20% kat sini yang warna biru kat bawah ni. Tapi kita perlu ingat kita ada satu yang kat atas ni yang kita dah siap 100%. Jadi benda ni kita kena kira juga. Jadi kita ada 3 item yang kita perlu kira. Satu item yang ni clear strip and subgrade, dan kita ada base cost dan kita ada pavement. Bagaimana kita nak kira week 4? Kita tambahkan dia kat sini. Weightage tu kita masukkan kat depan. Jadi 10.73 ni adalah daripada aktiviti 1 ni. 10.73 aktiviti 1. Sebab apa? Kita 100% didarab. Jadi 100 bagi 100 darabkan 10.73. Jadi saya ringkaskan, masukkan terus je 3 kat sini. Jadi kita tambahkan dengan 50% nilai yang ni, 50% darabkan dengan 37.88. Jadi ni kita kirakan asing.